سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول المؤمنين اللهم اغننا بحلال حرام باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم تعالى لنا حكمتك وانشر علينا من خزائنك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف يا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك ببركة الشريفة أن تهمل الدنيا amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insya-Allah. Untuk lagi barakah ya, untuk surau Al-Hidayah Kampung Sungai Tangkas online. Sekarang kita cuba sebelum maghrib, takut selepas maghrib tak ada lain. Mohon doakan. InsyaAllah kita cuba pada awal lagi, itu sebelum maghrib, untuk surau Al-Hidayah. Mohon share dan kita mula dengan surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita share dulu. Petang ni kita ubah sikit, rehat tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Kita tukar selang satu kuliah hadis, satu kuliah tafsir Tuan Guru Ni Aziz, insyaAllah. InsyaAllah, mohon share sama sahabat, insyaAllah. Okey. Tajuk kitab kita 40 hadis jalan ke syurga, insya-Allah. Saya share lagi.
insya-Allah. Sekejap tuan-tuan, saya share dengan sahabat dulu. Mohon share siapa-siapa yang ada grup, mohon share sebelum maghrib, menjelang maghrib insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis ya, 40 hadis jalan ke syurga karangan Tuan Zamri bin Hashim. Kita baca kitab ringkas ni. Zamri bin Hashim, 40 hadis ya. Ada 40. Kita tengok. Kata aluan daripada Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Makki. Dibaca ya, dibagi didahulu dengan kata Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Abdullah bin Al-Banjari Al-Makki. Tengok apa kata Tuan Guru ketika saya menziarahi Mahat Tarbiyah Islamiah Derang, iaitu pada hari Selasa 17 Jun 2014. Saya bertemu dengan saudara saya yang mulia Ustaz Zamri bin Hashim yang menyusun penyusun risalah ini. Beliau memperlihatkan kepada saya sebuah risalah yang sangat bermanfaat, insya-Allah, berjudul 40 hadis jalan ke syurga. Ini maknanya dah dipersetujui, dah di-endorse oleh Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Abdullah bin Al-Banjari Al-Makki. Kemudian beliau juga meminta saya menulis kata aluan bagi risalah ini. Saya berkata, baiklah, saya akan menulisnya jika mempunyai kelapangan waktu. Kemudian saya membawa risalah ini ke hotel. Sebelum bertolak ke Kelantan, saya membelik-belik risalah ini sepintas lalu dan sempat membaca sebahagian tajuk-tajuknya. Saya dapati risalah ini benar-benar memberi manfaat dan sesuai untuk sekalian mukminin, orang awam dan juga khusus pengajian khususi. Ni ya, maksudnya Tuan Guru Nuruddin pun membaca. Kemudian saya berdoa, kata Tuan Guru Nuruddin, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan karangan ini bermanfaat bagi setiap orang yang menatapinya. Semoga Allah mengurniakan pahala kepada penyusunnya yang telah memilih hadis-hadis yang menterjemahnya dengan baik. Itu antara kata-kata Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kemudian penulis ini ada juga kata-kata aluan daripada Timbalan Syekhul Mahad MTID. Apa kata aluan dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Taala yang sentiasa mencucurkan rahmat kurnianya kepada kita. Selawat dan salam sentiasa tercurah untuk kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya dan para pengikutnya sampai ke akhir zaman. Saya sangat gembira menyambut terbitnya hadis 40 kitab 40 hadis jalan ke syurga yang dikarang oleh Ustaz Abu Hazim Al-Dimashq Ustaz Zamri Ad-Dimashq, salah seorang guru kanan di Mahat Tarbiyah Islamiah Derang Pokok Sena, Kedah. Sebuah kitab kecil yang syarat dengan muatan sangat berfaedah bagi merangsangkan pembacanya untuk memahami dan menempuh jalan yang dapat menghantarnya ke dalam syurga yang merupakan impian setiap semua kita. Bahasanya sangat mudah dan sangat sesuai dijadikan bahan tazkirah di majlis-majlis ilmu. Terima kasih kepada penulisnya. Didoakan semoga hasil karya beliau bertambah-tambah lagi masa akan datang. Itu antara kata-kata aluan daripada Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki daripada Pokok Sena, Kedah. Kemudian kita terus baca
Bismillahirrahmanirrahim. Kata mukaddimah penyusun penulis mesti bermula dengan bismillah, walaupun kitab hadis. Quran memang, tapi apa benda pun kita tak ada cara lain, itulah pilihan terbaik kita baca. Hadis pun ada mukaddimahnya pun, mula setiap kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata penyusun atau penulis, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad khatim al-anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'. Dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk beramal. Akhirat pula sebagai tempat menuai hasil dan mendapat pembalasan. Jika di dunia kita beramal soleh, maka kita akan dikurniakan syurga, iaitu tempat yang dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan, keseronokan, kelazatan dan pelbagai nikmat lagi. Namun jika sewaktu di dunia manusia melakukan maksiat dan tidak dapat bertaubat darinya, maka Allah sediakan untuk mereka neraka yang merupakan tempat yang dipenuhi dengan kesengsaraan dan pelbagai siksaan yang amat dahsyat. Ni beza dunia dan akhirat. Dunia macam ni yang kita lalui sekarang, ada macam seronok, ada yang tak seronok, ada yang derita, ada yang susah, ada yang payah, ada yang selesa, ada yang sejuk, ada yang panas, macam-macam. Kena ingat, dunia, kata penulis, dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk beramal. Tu poin penting. Ya. Kita duduk dalam dunia bukan untuk bersukaria, bukan untuk berseronok saja. Tapi inilah tempat beramal. Pasal apa? Akhirat pula sebagai tempat menuai hasil dan mendapat pembalasan. Kita bercucuk tanam, berusaha waktu di dunia ini, di akhirat besok adalah tempat kita menuai. Ya, tempat kita menuai di akhirat. Kemudian yang paling hebat, tempat pembalasan. Hari untuk kita dibalas apa yang kita dibuat dalam dunia besok. Apa yang kita buat dalam dunia ini, Allah akan balas. Tu. Jika di dunia kita beramal soleh, maka kita akan dikurniakan syurga. Amal dan soleh kita buat benda kebajikan, tak berhenti, Allah balas dengan syurga. Iaitu tempat yang dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan, keseronokan, kelazatan dan pelbagai nikmat lagi. Itulah syurga tempat dia. Itulah yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan. Dunia tak boleh buat macam tu. Dunia tak boleh kita seronok sangat. Ya, sampai lupa apa yang di akhirat. Bila terlampau seronok, habis lupa. Dunia bukan tempat ketenangan. Bertenang kita dekat dunia, habis akhirnya hujung dia di akhirat besok tak tenang kita, susah hati kita. Pasal apa? Kita tahu kita calon ke neraka, kan susah kita. Pasal apa? Kita bertenang, kita ingatkan tak ada apa-apa lepas kita mati. Jangan bertenang sangat, kata Tok Guru. Ya, duduk dunia ni jangan bertenang kita, selesa. Orang PKP, kita PKP, orang berkurung kita tak keluar-keluar, tak ada rasa apa nak tolong orang, nak bantu orang, tak ada rasa apa, tengok TV, bertenang, cukup masa tidur, baru bangun pagi, makan, sembahyang. Masalah tuan-tuan. Ya, janganlah sampai ke tahap tu. Ya, rugi serugi-ruginya. Padahal kita boleh dapat ketenangan yang sebenar-benarnya di syurga besok di akhirat. Bukan tempat yang bertenangan di dunia ni. Kebahagiaan pun sama juga. Jangan bahagia kita. Ya, orang lain tak bahagia, kita seorang bahagia. Keluarga kita bahagia. Tapi ingat, takut kita tak berbahagia di akhirat. Pasal perangai kita buat perangai nafsi-nafsi. Hal engkau, hal aku.
janji aku bahagia. Jangan. Kita takkan bahagia selagi ada orang lain susah, selagi ada orang lain yang masih tak makan, selagi orang lain masih tak tahu membaca Quran. Kita bimbang. Jangan kita seronok kita yang baca Quran. Kita bimbang ada ahli keluarga kita yang masih lagi tak tahu Al-Quran. Ada lagi. Itu kita bimbang. Jangan kita ada bab kebahagiaan. Kelazatan pun sama juga. Dan pelbagai nikmat yang kita tempuh di dunia ini. Namun jika waktu di dunia manusia melakukan maksiat, kemudian tidak bertaubat darinya, maka Allah sediakan untuk mereka neraka. Allah. Janganlah main-main dengan Allah Subhanahu. Jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu. Untuk sampai ke neraka amatlah mudah, kata penulis. Kerana ia dihiasi dengan perkara-perkara yang bersesuaian dengan kemahuan nafsu dan tidak perlu menjaga pantang larang, halal dan haram. Nak masuk neraka memang paling mudah. Nulis kata, pasal apa? Bila bab neraka ni, kita ikut saja bab dengan, ataupun bukan ikut, dihias. Kita akan terikut. Terikut dengan apa? Hiasan perkara-perkara yang bersesuaian dengan kemahuan nafsu. Kemahuan nafsu. Tidak perlu menjaga pantang larang. Lebih-lebih lagi bab halal ataupun haram, semuanya sapu. Halal pun sapu, haram lagi sapu. Pasal apa? Nak bahagia. Allah Akbar. Tak ditengoknya peringatan Allah Ta'ala. Dosa dan pahala. Dosa dan pahala. Sementara untuk sampai ke syurga pula sangatlah susah. Untuk sampai ke neraka amat mudah, untuk sampai ke surga memang susah. Pasal ada bab di dunia perlulah taat dan mematuhi syarat syariat Allah Ta'ala. Tu tak boleh kita biarkan. Bila nak masuk syurga memang ada bab syariat, perlu kita taat ataupun kita patuh syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di akhirat pula, semua yang ingin ke syurga mesti melintasi titian sirat yang dipasang di atas api neraka. Ia lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Allah berfirman di dalam surah Maryam pada ayat 71 dan 72. Wa in a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah summa nunajji allazi nattaqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya. Kecil tulisan dia. Maksudnya, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan melintasi. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Semua akan meniti titian sirat. Semuanya akan meniti titian sirat, tak kira siapa. Benda yang mesti berlaku, yang telah Allah tetapkan kepada semua. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut dia di dalam neraka. Semoga kitab ini dapat membantu dan mendorong kita agar bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan sebanyak mungkin bekalan pahala untuk dibawa ke negeri akhirat. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang menepati syariat dan ikhlas itu
akan melayakkan kita dipilih menjadi penghuni syurga, insya-Allah. Di kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki dan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki kerana studi menyemak dan memberi kata aluan. Terima kasih juga kepada sahabat Ustaz Muhammad Azhar bin Yusuf kerana mentakhrijkan hadis-hadis. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hasan bin Muhammad Husin yang membantu dalam layout dan design. Juga kepada semua guru-guru yang pernah mendidik dan mencurahkan ilmu kepada saya. Ibu dan ayah juga sekeluarga rakan-rakan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Penulis mohon maaf sekiranya ada terdapat kekurangan dan kesilapan dalam kitab ini. Diharapkan pembaca memberi komen dan membina supaya yang kurang dapat disempurnakan dan yang silap dapat dibetulkan. Abu Hazim Ad-Dimashqi, Zamri bin Hasim nama dia, daripada Mahat Tarbiyah Al-Islamiyah Derang, Pokok Sena, Kedah, Darul Aman. Tarikhnya menulis 4 Jamadil Awal 1436 tahun 23 hari Februari 2015 kitab ni. Terus kita yang pertama, hadis yang pertama yang ditajukkannya ialah menghadiri majlis ilmu. Hadis yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Riwayah Muslim. Maksud hadis yang pertama ni artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Ni ya, diingatkan kita. Siapa daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melalui satu jalan yang untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Keterangan hadis tersebut, menuntut ilmu merupakan satu kewajipan. Tak ada pilihan. Ilmu tu wajib sebenarnya untuk semua umat Islam. Ulama membahagikan ilmu kepada dua bahagian, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain diwajibkan kepada semua umat Islam yang telah mukhallaf untuk mempelajarinya. Ilmu fardu ain ialah ilmu tauhid, yakni ma'rifat, ilmu fiqh, yakni syariat, dan tasawuf, yakni hakikat. Dikira berdosa jika ada orang Islam yang tidak mempelajari tiga ilmu ini, kerana ia merupakan ilmu asas dan penting dalam amalan kehidupan seharian. Ilmu tauhid memastikan akidah kita selamat dari kesesatan dan kesyirikan. Ilmu fiqh untuk memastikan amal ibadah kita sah menurut acuan syariat. Manakala ilmu tasawuf pula untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, yakni mazmumah, sifat-sifat mazmumah, dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, iaitu mahmudah, agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hakikat apa yang ditulis oleh penulis. Ini pun menuntut ilmu merupakan satu kewajipan untuk semua umat Islam, iaitu yang ilmu yang dibahagi kepada dua bahagian, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain diwajibkan semua umat Islam yang telah mukallaf untuk mempelajari, yang cukup, yang dah dipertanggungjawabkan
sebagai umat Islam. Yang masih kecil, yang tak balik lagi, tak ditanggungjawab. Fardu ain ialah ilmu fardu ain ialah ilmu tauhid, iaitu mengenal Allah, ya, ilmu marifat, ilmu fiqh iaitu ilmu syariat, dan ilmu tasawuf iaitu bab hakikat. Dikira berdosa jika ada orang Islam yang tidak mempelajari tiga ilmu ini, kerana ia merupakan ilmu asas dan penting amalan kehidupan seharian. Ilmu tauhid wajib kita belajar. Pasal apa? Memastikan akidah kita selamat dari kesesatan dan kesyirikan. Dibimbangi. Tu yang kadang-kadang tak boleh jaga bab tauhid, dia berani tukar keluar pada agama. Tu yang kita bimbang. Berlaku, sekarang pun berlaku. Boleh announce dia nak keluar daripada Islam. Allah, tuan-tuan, sedih. Kita amat sedih. Ya, memang berlaku sekarang ni. Kalau boleh cari jalan untuk pujuk, carikan jalan untuk dia mempelajari ilmu tauhid, memastikan akidah kita ni selamat. Kemudian selamat dari mana? Dari kesesatan. Ilmu tauhid ni memastikan akidah kita selamat dari kesesatan dan kesyirikan. Ilmu fiqh untuk memastikan ibadah kita, amal ibadah kita sah menurut acuan syariat. Tu kena belajar fiqh. Ya, bab undang-undang ataupun hukum-hukum yang diwajibkan kita. Manakala ilmu tasawuf pula untuk membersihkan hati kita, sifat hati kita, sifat-sifat tercela ataupun selalu disebut mazmumah, untuk menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, yakni mahmudah, sifat yang terpuji, agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cantiknya tiga ilmu yang kita wajib pelajari. Ilmu fardu kifayah pula diwajibkan kepada sebahagian umat Islam saja. Ia tidak diwajibkan kepada semua umat Islam. Bila ada sebahagian umat Islam yang mempelajarinya, maka gugurlah kefarduan itu kepada orang lain yang tidak mempelajarinya. Seperti mempelajari ilmu fiqh yang dalam-dalam, ilmu usul fiqh, mustalah hadis, ilmu pertukangan, perubatan, ilmu pertanian, sains dan lain-lain. Ilmu fardu kifayah amat penting untuk melahirkan sejumlah pakar dalam bidang-bidang tertentu dan menjadi tempat rujukan masyarakat. Itu pun penting juga untuk kerja mereka, bahagian mereka. Tak boleh semua dengan mengaji bab Islam saja. Ada bab lain pun kita kena mengaji. Sains pun kita belajar, kejuruteraan pun kita belajar. Itu dipanggil kifayah. Sesungguhnya terdapat banyak hadis yang menyatakan kelebihan menuntut ilmu dan menyampaikannya. Antaranya majlis ilmu dikira sebagai taman-taman syurga, raudah. Sebab tu kita tak boleh tinggalkan, tuan-tuan, taman-taman syurga. Mana pun kita pergi ada je bab. Kita buka TV pun ada lagi bab dalam taman-taman syurga. Masih lagi kuliah, masih lagi ceramah, masih lagi bab zikir, semuanya ada bab taman syurga. Para malaikat menghamparkan sayap. Dipanggil taman-taman surga pasal apa? Dipanggil taman-taman surga raudah. Para malaikat menghamparkan sayap untuk penuntut ilmu, mendapat doa dari binatang-binatang, mendapat pahala yang besar, melebihi pahala solat sunat 100 rakaat dan sebagainya. Allah, kita masuk surau, masuk masjid, tiba-tiba ada program. Kita dah semayang, kita masuk niat nak solat sunat tahiyatul masjid. Kata tok guru kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Tak perlu kita solat sunat. Kita terus duduk menghadap bab majlis ilmu. Oleh itu hadirlah ke majlis-majlis ilmu yang diadakan, beramallah kepada dengan ilmu yang dipelajari, kerana ilmu tanpa amal mengundang kemurkaan Tuhan, dan amalan tanpa ilmu pula tidak akan diterima. Itu pentingnya ilmu. Alhamdulillah dah masuk maghrib.
Kita dah habis satu hadis hari ini. Alhamdulillah. Untuk surau Al-Hidayah Sungai Tangkas, mohon doakan. Kalau dapat, kita ada line, kita teruskan kuliah selepas maghrib. Doa-doa mohon, kita sambung hadis yang kedua pula. InsyaAllah. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala yang lemah pada saya. Yang berpuasa diucapkan selamat berbuka puasa dan terus berdoa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir. Kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwib a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyarri bina waqdi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma antara billahi ilaha anta laqtani wa ala hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu bika bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir fa innahu dzunuma ila anta tawassalna bi jabaru wa tasamna malakut allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasqa Allah. Bismillah ma syaa Allah srifu wa Allah. Bismillah ma syaa Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bi hasanati. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi insyaallah. Mohon doakan kami semua insyaallah. Assalamualaikum.